الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan peluang dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini untuk kita kembali menyambut pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ini kita akan sambung perbahasan ataupun perbincangan berkaitan dengan tajuk yang pertama dalam kitab kita ini, cara menjaga mata menurut sistem syariat kita. Sebelum kita sambung perbahasan ayat Qul lil mu'minin itu, kita sebut sekali lagi tuan-tuan, kesimpulan ataupun dia panggil konsep menjaga mata ini, kita faham dia punya konsep dia sebelum kita perincikan dari sudut ayat yang Allah Ta'ala sebut ini. Jadi konsepnya mudah saja, setiap 7 anggota ini kita nak kena jaga dia dari sudut mana tuan-tuan. Cara nak jaga 7 anggota ini menurut kacamata syariat, iaitu jaga daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama kita menggunakan mata kita dan segala anggota 7 itu mengikut perintah Allah Ta'ala, sama ada perintah itu wajib ataupun perintah itu sunnah. Kita guna mata kita untuk perintah wajib ataupun untuk perbuatan wajib, dan juga kita guna mata kita untuk melihat perkara yang sunnah. Itu cara umumnya. Sebab itulah dia detailkan di sini perkara yang haram dan juga disebut di sini perkara yang sunnah dan juga perkara yang wajib, supaya cara kita nak jaga itu kita tahu bagaimana cara untuk elakkan daripada melihat perkara yang haram. Itulah dia konsep dia. Baik. Tujuan asal kita ni, apa sahaja ilmu kita belajar mesti kita tahu, baru dia panggil track kita. Jangan lari. Belajar fiqh kita tahu tujuan dia, belajar tauhid kita tahu target yang kita nak. Begitu juga belajar ilmu tasawuf. Apabila kita tahu target yang kita nak itu, barulah kita sentiasa tahu apa yang kita perlu tahu. Jadi target ilmu tasawuf ni tuan-tuan, dia lebih daripada ilmu tauhid. Target dia, kita nak mengenal Allah Ta'ala, dipanggil hakikat sebenar-benar. Sehingga kita boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap detik dan masa. Jadi nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kenal betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita mampu kenal dan kita mampu ingat, maka dia ada proses dia. Prosesnya mesti bersih hati kita daripada segala kotoran nisbah syariat. Jadi nak bersih hati itulah salah satu daripada proses yang perlu kita follow, yang perlu kita ikut. Iaitu nak bersih hati supaya hati kita ini ingat kepada Allah Ta'ala, maka mesti lalu dia punya proses dia. Yang pertama, kena bersih anggota zahir 7. Dia ada 3 proses dia. Proses pertama, bersih anggota zahir 7.
Yang kedua, kita kena bersih 10 sifat dalam hati kita. 7 anggota zahir kita bersih. Maksud bersih ni jaga jangan melakukan maksiat. Yang kedua pula, kita buat 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Proses yang ketiga, kita beramal ataupun kita masukkan 10 sifat yang terpuji. Barulah ketika itu hati kita betul-betul clear, betul-betul bersih. Apabila hati kita bersih, maka tunggu masa untuk Allah campurkan, untuk Allah anugerahkan nur ma'rifah, cahaya pengenalan terhadap ketuhanan yang sebenar. Sehingga apa dia? Sehingga ada perasaan dalam jiwa kita, ada perhubungan. Kita merasakan perhubungan dengan Allah Ta'ala. Ketika itu baru kita rasa kewujudan Allah. Baru kita merasai kewujudan Allah Ta'ala. Kita merasai setiap kewujudan sifat Allah Ta'ala. Baru kita boleh menghayati dan merasai Allah ini bersifat dengan qidam, lagi baqa, lagi tak sama dengan makhluk. Bukan merasai Allah Ta'ala itu seperti makhluk halus, seperti yang duk viral 2-3 hari ni. Itu bahaya kalau kita tak kenal ciri-ciri pengenalan. Jadi basicnya tuan-puan, dia ni kita tak boleh nak salahkan dia 100% kerana dia nak cerita benda baik. Cuma dah tidak ada info asas menyebabkan tersilat teknik dia. Dia nak menceritakan kewujudan, nak merasai kewujudan Allah Ta'ala, tapi sehinggakan dia kaitkan dengan Allah ini, dia ni benda yang tak nampak, tapi kita boleh rasai walaupun Allah Ta'ala tu tak nampak. Kerana Allah ini termasuk makhluk halus yang tak nampak. Itu teknik yang silap. Jadi apabila nak merasai ni tuan-puan, dia kena follow ilmu yang ketiga. Tak boleh skip. Tapi kalau dia skip ilmu pertama, dia tak akan capai ilmu tasawuf. Kenapa? Kerana dia tidak ada ciri pengenalan asas kepada Tuhan. Macam mana dia nak rasa? Macam mana dia nak merasai jiwa dia ni? Allah Ta'ala nak campur nur makrifah dalam hati dia. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak ikut step yang telah ditetapkan oleh para ulama. Step yang pertama, mesti cari dulu ciri-ciri asas pengenalan terhadap ketuhanan. Apabila ada dah ciri asas, kita cernakan ciri asas itu sehingga mana kita boleh menjiwai dalam hati kita, boleh menghayati dalam hati kita, sehingga mana merasai setiap ciri yang ada pada Allah. Bukan tahu lain. Tahu itu ilmu tauhid, rasa itu ilmu tasawuf. Maka kalau nak rasa, kena tahu dulu. Jangan skip ilmu tauhid. Tak akan mampu merasai yang sebenar kalau dia tak tahu. Macam kita tuan-puan, orang cerita pasal kehebatan, kesedapan buah durian musaki. Tak tahu pun boleh tak menjiwai dan menghayati? Tak boleh. Kalau dia rasa pun dia buat-buat saja. Dia cerita saja, sedap sungguh. Pantan cerita depan dia berkaitan dengan sedapnya durian musaki, dia pun terus cakap, betul, sedap sungguh. Dia dah nak akak kita saja, nak jaga hati kita saja. Tanya dia, kenal tak musaki tu apa dia? Tak kenal. Lepas tu macam mana kata sedap? Dan ustaz kata sedap. Itu tak betul. Yang sebenarnya apabila kita cerita saja, apabila dia tahu, maka dia akan merasai. Kita cerita bagaimana hebatnya benda ni, dia tahu tentang benda itu, dia akan terus merjiwai dan merasai dalam hati. Sebab itu kena tahu dulu ciri-ciri ketuhanan, baru boleh belajar ilmu tasawuf. Baik, settle tu Pak, target dia. Sebab kadang-kadang kita selalu ulang tu Pak, kadang-kadang lupa. Kenapa dia belajar ilmu tasawuf? Belajar tu panawar bagi hati. Dah ada slot tu, belajar je lah. Bukan belajar kerana keperluan, bukan belajar kerana tuntutan. Tidak. Belajar ni tuan-tuan kerana keperluan minda kita, keperluan akal kita. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, akal kita ini dia ada makanan perlu, makanan keperluan dia.
Dan ada makanan tambahan. Kalau kita tambah bagi makanan tambahan, tapi makanan asas rutin tak bagi, akal yang sakit, jiwa yang sakit, roh yang sakit. Apa makanan akal asas? Sebab Imam Ghazali mengatakan ilmu itu adalah roh, makanan roh. Dan makanan itu ada komponen yang asasi, ada komponen yang menjadi keperluan, essential, dan ada yang jadi, orang panggil yang jadi tambahan. Allah Ta'ala buat cantik tuan-tuan, jasmani dan rohani sama konsep nak jaga dia. Nak jaga ni akal kita, kena berikan makanan kepada akal kita bentuk ilmu. Ilmu dia ada ilmu teras yang jadi keperluan dia, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tiga ini dinamakan makanan asasi kepada minda kita. Tak boleh tak makan. Sebab tu ramai orang sakit jiwa tuan-tuan, sakit roh dia apabila dia abaikan ilmu berkaitan dengan ciri ketuhanan. Tak kenal Tuhan, tanya ciri ketuhanan tak tahu pun. Hanya dia tahu Tuhan ada. Tu je dia tahu. Ada yang ciri macam mana tak tahu. Ini orang yang sakit jiwa dia. Kenapa? Kerana dia tak cukup makanan asasi. Begitu juga jasmani. Jasmani kita tahulah. Jasmani nak jaga badan kita ni, Allah Ta'ala buat jasmani kita ni, nak selenggara badan kita, kena tahu komponen nutrisi apa yang wajib dia ambil. Dia panggil ada macronutrients dan ada micronutrients. Makro kena, dia panggil essential, keperluan. Tak ambil tak boleh. Akan jadi timbul sickle kepada badan dia apabila tak cukup makronutrients. Baik, settle kepada gabungkan dua itu cukup lengkaplah, sehat rohani dan juga sehat jasmani. Baik, kita sambung pendetailan. Pendetailan ni kita express kepada, kerana dia mudah saja, konsep kita dah tahu, cuma nak detail saja bagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan kena jaga mata, kena jaga anggota-anggota lain. Kenapa? Kerana konsep nak jaga mata ini kena jaga pandangan daripada melihat perkara haram dan melihat perkara makruh, nak jaga itu. Dan guna mata ini untuk melihat perkara wajib dan melihat perkara sunnah. Itu tugas utama kita. Kita dah tahu dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun memberitahu, ini sambungan ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Dalam ayat ini, kesimpulan dia ataupun intipati dia, ada tiga benda yang Allah nak cerita dalam ayat ini. Pertama, kita dah sebut minggu lepas, intisari yang pertama ataupun intipati yang pertama, Allah nak mengajar adab yang baik berdasarkan ayat ini. Apa dia adab yang baik? Iaitu jangan memandang perkara yang haram. Itu dipanggil adab yang baik. Jangan memandang selain daripada mahram kamu. Pandang perkara yang sunat dan perkara yang makruh, perkara yang wajib saja. Yang kedua, sambung balik. Intisari yang kedua, intipati daripada ayat ini yang kedua, Allah nak memberitahu tentang su'ul adab. Allah nak memberitahu tentang akhlak perangai kita yang buruk. Apa dia? Tengok. Adapun memberitahu. Yang ini memberitahu apa dia? Memberitahu adab yang buruk. Maka firman Allah Ta'ala, bermula demikian memejamkan mata. Yang atas tadi. Bermula yang demikian memejamkan mata. Memejamkan mata ni ada dua makna. Pertama, pejam sungguh, pejam hakiki. Yang keduanya, dia jaga mata dia daripada memandang perkara haram. Itu dipanggil memejamkan mata. Jangan melihat perkara yang haram. Itu dipanggil pejam. Dan memelihara faraj itu. Jaga faraj itu lebih membersihkan, yakni membersihkan hati. Dia panggil punca nak membersihkan hati ini, jaga pandangan kita. Setiap kali pandangan yang haram akan menggelapkan hati kita, akan mengotorkan hati kita.
Tu kena jaga anggota zahir, baru boleh bersih hati kita. Dan lebih, kalau jaga pandangan mata ini boleh membersihkan hati, dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Menambah apa dia? Menambahkan kebaikan. Boleh menambahkan kebaikan, yakni menambahkan pahala. Pejam mata ni ataupun jaga pandangan kita bukan sahaja boleh membersihkan hati, tetapi boleh menambahkan amalan kebajikan kepada kita. Kenapa? Boleh tambah kebaikan, boleh tambah pahala. Kita dah beritahu sebelum daripada ni, cara untuk dapat pahala ada beberapa cara. Cara yang pertama, melakukan perkara yang wajib, akan ada rekod pahala wajib. Cara yang kedua, melakukan perkara sunat, akan dapat rekod pahala sunat. Dua cara dah. Cara yang ketiga, kita meninggalkan perkara haram dengan niat menurut perintah Allah. Meninggal perkara haram ni tuan-tuan, terlintas di hati kita kerana Allah Ta'ala, yakni kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Perintah apa dia? Perintah dalam bentuk larangan. Kerana perintahnya ada dua bentuk. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallifin. Khitab ini, arahan ini, perintah ini yang ditujukan kepada mukallaf. Maka perintah ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertamanya, perintah dalam bentuk suruhan. Ada dua, iaitu suruhan nama wajib, suruhan yang berbentuk sunnah. Perintah yang kedua, bentuk dia, nama dia larangan. Larangan yang berbentuk haram dan larangan yang berbentuk makruh. Jadi kalau kita buat, melakukan perintah, kalau kita buat wajib dan sunnah, termasuk kita melaksanakan perintah. Perintah dalam bentuk wajib atau sunnah. Kita meninggalkan perkara haram, meninggalkan perbuatan makruh juga termasuk dalam melaksanakan perintah juga. Arahan Allah Ta'ala. Itu dapat pahala. Dia panggil pahala meninggalkan. Kedua, tukar. Tak dengar. Lebih kiri dah. Okey. Jadi kenapa tambah kebaikan, tambah pahala, walaupun kita dengan sebab kita tak pandang perkara haram. Ingat, tak pandang perkara haram semata-mata kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau tak tengok benda haram saja je, kerana tak tengok, kerana tak cantik, buat apa tengok? Itu tak dapat pahala. Kalau cantik, pantang tengok. Pantang tak, 2-3 kali tengok tak puas lagi. Kenapa? Kerana cantik. Ini tak cantik, tak nak tengok. Kenapa? Kerana ikut nafsu dia. Itu tak dapat pahala. Tak tengok kerana selera dia, tak tengok kerana nafsu dia, tidak akan dapat pahala. Ini tak tengok kerana Allah Ta'ala dapat menambahkan kebaikan. Sebab itu penting ilmu fiqh, supaya kita dapat create pahala setiap hari. Memberitahu Allah Ta'ala, Allah beritahu dengan ini perkataan, dengan ayat ini, apa yang Allah beritahu? Atas bahawasanya memejamkan mata. Memejam ni maknanya jaga mata, bukan jalan oleh mata. Memejamkan mata, yakni jaga mata kita daripada memandang perkara haram dan memelihara farah. Ayat ni dia combine dengan farah. Tajuk dia lain lah. Farah tu di belakang tajuk. Cara nak jaga farah, cara nak jaga zakat. Dalam ayat Quran sebut farah. Jangan cari zakat pula, nak tahu cara penggunaan ayat Quran. Setengah orang dia betul, dia nak interaksi dengan Quran, dia tak tahu bahasa, maka dia cari, dia kata yang haramnya farah saja, zakat tak apa, tak disebut dalam Quran. Wa yahfuzu furujahum, jagalah segala farah kamu. Tak ada zakat, tak jaga zakat tak apa, dia kata. Maksud dia ini cara Allah Ta'ala menggunakan ayat. Apabila dia itlaq farah, termasuk zakat. Tu dia panggil apa? Dia ada kaedah dia, tapi kita tak nak sebut kaedah. Dia ada, kita sebut umum dulu. Apabila dia itlaq satu,
dia guna farah saja, dia merangkumi zakat. Tapi kalau dia nak cerita dua benda, maksudnya dia nak cerita asin, itu merujuk kepada asin, farah asin dan zakat asin. Tapi kalau dia sebut satu, farah termasuk dua. Kalau dia kata zakat dan farah, makna dia nak menceritakan benda itu dua. Tapi kalau dia nak combine sekali, tak perlu dia sebut dua, dia hanya sebut satu, iaitu farah. Keduanya jaga mata, jangan tak tengok benda haram, dan jaga farah itu, keduanya menjadi sebab bagi membersihkan, sebab ini menjadi punca bagi membersihkan hati dari segala dosa, sama ada dosa kecil atau besar. Jadi cara nak tutuplah kita melakukan dosa ni, dosa dengan hati ni, kita jaga pandangan kita. Jaga pandangan ini boleh menutup ruang daripada kita melakukan dosa dengan hati ataupun dengan perkataan. Ini cerita hati. Boleh membersihkan daripada segala dosa. Punca nak tutup dosa kecil kita ataupun dosa besar kita, salah satunya ialah kita pejam mata kita. Maksud jaga pandangan kita. Jangan mudah nak tengok kepada benda yang tidak dibenarkan tengok. Sebab melalui penglihatan itu, melalui pandangan itu, dia boleh menimbulkan dosa dan boleh menambah dosa. Pandangan semata-mata pandang benda haram itu dosa. Dan yang keduanya, risiko dan terdedah untuk mudah kita melakukan dosa lain. Terkadang mudah untuk kita melakukan dosa dengan sebab mengumpat. Tengok orang saja, dahlah tengok benda mahram, bukan mahram kita, benda yang haram tengok. Lepas tu dosa dua pula ialah dia mengumpat pula. Tengok, dia kata tak apa-apa cantik sangat, ingat cantik. Badan dia kata 4 segi. Obeh 20 pula. Ini haram mengumpat. Dahlah tengok. Yang kedua mengumpat pula. Mengumpat ni mudah saja. Sebut perkara yang dia tak suka kalau dia dengar. Kita kutuk dia tu, kalaulah dia dengar dia tak suka. Zikruka akhaka bima yukrahu. Zikruka akhaka bima yukrah, walau bima fihi. Tu takrif mengumpat di sisi syariat kita, bukan mengumpat di sisi orang Melayu kita. Mengumpat di sisi syariat ada dua ciri. Pertamanya, zikruka akhaka bima yukrah, menyebut sesuatu perkara tentang orang lain yang tidak disukai olehnya. Itu satu ciri. Bukan kita dedah keaiban dia saja, bukan kita dedah keburukan dia saja. Walaupun ucapan kita itu tidak mendedahkan keaiban dia, tidak menjatuhkan imej dia, tetapi dia tak suka. Asalkan benda itu dia tak suka, kita sebut biasa saja. Kita kata dia gemuk saja. Apa ni halnya? Dia tak suka, jangan sebut dia gemuk. Walaupun memang dia gemuk, tak payah sebut. Dia kata aku gemuk, ya aku tahu pun, tak payah sebut. Mengumpat. Tu zikruka akhaka bima yukrah. Ciri yang kedua, walau bima fihi. Walaupun benda tu ada real, ucapan kita ini memang real, ada di diri dia, memang dia buat benda tu, memang ada di diri dia. Dua. Dan ciri yang ketiga, walau bihudrati. Ini yang terkeluar daripada takrif orang Melayu. Walau bihudrati, walaupun ucapan itu disebut di hadapannya. Detailnya ada 3 ciri masuk mengumpat di sisi syariat. Menyebut perkara dia tak suka. Yang kedua, perkara itu memang real ada pada dia. Dan yang ketiganya, menyebut walaupun menyebut di hadapan diri dia, termasuk mengumpat. Itu kena jaga-jaga. Orang Melayu kata, saya tak mengumpat ni, saya sebut depan-depan. Depan-depan tu mengumpat juga. Depan-depan mengumpat, kutuk depan-depan, ya mengumpat. Tak mengumpat, ustaz saya kutuk dia. Iyalah, kutuk tu panggil mengumpat lah. Dia tak faham orang kita.
Siap cakap awal-awal, Ustaz, saya ni nak cerita betul ni tak, bukan saya nak mengumpat Ustaz. Memang nak cerita betul tu mengumpat. Cerita tak betul itu kazabun. Tu beza, nanti kita akan belajar dari kitab kita ni, dia ada beza kazab, menipu dengan mengumpat. Apa beza dia? Kalau kita cerita benda tidak ada pada dia, benda dia tak buat, itu dipanggil menipu, kazabun. Dia panggil menyebut perkara yang tidak dilakukan oleh seseorang itu. Tu. Adapun kita sebut benda dia tak suka dan memang ada pada dia, walaupun sebut di hadapan, mengumpat. Apa saja dia tak suka, walaupun gelaran dia, ni kena jaga. Gelaran dia, kita sebut belakang ke sebut depan dia tak suka gelaran itu, tak boleh, haram. Jangan bergelar kawan-kawan kita tak suka. Dan nafsu kita ni tuan-tuan, benda hak tak suka tu kita suka. Kawan kita tak minat, jangan panggil pendek dia, jangan panggil dia hitam, jangan panggil dia rendah, kerana dia memang dia tak suka. Walaupun memang dia rendah, nak panggil apa? Panggil nama lah. Jangan panggil nisbah pula. Dia tak suka, tak boleh. Kalau dia suka tak apa. Bahkan sunat kita panggil gelaran dia suka. Kita ni, kawan kita ni, kita tahu apa dia suka. Sunat panggil gelaran dia suka. Sebaliknya kalau dia tak suka, haram. Jadi kalaulah nak tutup perkara yang boleh membawa kepada dosa dengan sebab mata, jangan pandang. Dia akan boleh menambah lagi dosa lain selain daripada dosa kerana melihat benda haram. Macam-macam kita ini kan. Tengok orang perempuan, tengok bibir dia, ngumpat. Dah lah haram tengok, duk cerita bibir orang pula. Cerita bibir kita lah. Tu dia bibir dia 20. Pandang siapa bibir tu. Habis. Tengok apa lagi yang Allah sebut dalam ayat ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun menakutkan. Ni intisari yang ketiga ataupun intipati ayat yang ketiga. Yang kedua, memberitahu tentang perkara ataupun su'ul adab, perkara berkaitan dengan adab yang buruk, iaitu melihat perkara haram menjadi punca kepada melakukan maksiat hati, ataupun kita panggil pejan mata itu menjadi punca kepada membersihkan hati kita. Pengajaran yang ketiga, dan ada pun menakutkan. Pengajaran ketiga ni dia panggil ancaman seksa dan azab daripada Allah Ta'ala. Allah sebut hukum dia haram dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun menakutkan. Menakut ni ancaman azab daripada Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, Innallaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia Allah Ta'ala akan batin, akan perkara yang tersembunyi di dalam hati kita. Akan batinnya. Batin apa? Barang yang mengerjakan kamu akan dia akan barang. Barang ni perkara. Dipanggil min siyagil umum. Ma tu min siyagil umum. Arab ni dia ringkas saja. Dia nak sebut barang ni dia sebut ma saja. Perkara. Umum apa saja perkara. Apa saja perkara yang kamu mengerjakan perkara tu. Mana contohnya? Seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Allah tahu perkara yang ada dalam hati kita sama dengan Allah tahu benda yang kita buat secara zahir. Tu tak tersembunyi. Tak boleh impian kita, cita-cita kita, angan-angan kita, apa yang kita nak buat saat lagi, tak boleh kita kata Allah tak tahu. Tidak ada siapa pun tahu apa perancangan itu sekejap lagi. Orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Kenapa? Kerana Allah ni dia ada ciri yang bernama ilmun. Ciri ilmun yang ada pada Allah, dia tahu sama ada benda itu secara tersembunyi ataupun tidak, berada di dalam radar ataupun berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ancaman supaya kita jangan sekali-kali cuba untuk melakukan perkara yang haram, dan juga jangan cuba untuk merancang, mengimpikan perkara yang haram. Maka selagi apabila Allah Ta'ala tahu rancangan yang kita nak buat,
ataupun perkara yang kita buat, maka selagi membalas ia Allah akan seseorang. Balah tu jika daripada qaid. Balah tu kalau kita tak buat, Allah tak balas lah. Jika ada ia barang yang mengerjakan itu yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Kalaulah kita rancang nak buat benda baik, akan ada pahala, dan kita buat pula tu akan ada pahala. Dan kesenangan, balasan dalam bentuk kesenangan daripada Allah Ta'ala. Cuma balas ini sawab ini, balasan dia ini bukan di alam dunia, bukan di alam musyahadah. Balasan ini Allah tangguh apabila bertukar alam, baru Allah berikan balasan ini. Baru Allah bayar dalam bentuk pahala dan dalam bentuk kesenangan. Bila bertukar saja alam. Maksud bertukar alam ini apabila berpisahnya roh daripada jasad. Itu alam kedua. Alam pertamanya alam rahim, alam arwah. Alam keduanya alam musyahadah. Alam yang ketiganya alam barzah. Alam barzah kembali balik kepada alam roh. Jadi apabila jasad berpisah, keluar saja roh daripada jasad, berpisah, keluar saja roh daripada jasad, maka auto roh akan meneruskan perjalanan dia ke alam lain. Alam apa? Alam barzah ataupun kita panggil alam roh, alam arwah balik. Apabila dia berada pada alam arwah, maka Allah janji apa saja perbuatan baik dulu Allah akan bayar balik, Allah akan beri balik. Ketika itu dia menerima kesenangan dan kenikmatan. Walaupun syurga belum lagi. Syurga tu kemuncak balasan Allah Ta'ala. Kalau dia pahala banyak, Allah letak dia dalam syurga. Syurga tu nama bagi satu penempatan. Syurga nama bagi satu penempatan yang Allah letakkan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Letak satu tempat, nama tempat itulah syurga. Tempat apa dia? Tempat kemuncak pembalasan yang Allah berikan, kemuncak kenikmatan. Maka kemuncak kenikmatan itu dipanggil syurga. Tetapi sebelum dia berada dalam syurga, dia dah diberikan oleh Allah Ta'ala kesenangan. Maknanya dia duduk dalam kubur tu tak sama dengan orang tidak ada pahala. Sebab tu penting untuk kita guna modal kita ini semaksimal yang mungkin untuk kerja pahala semasa Allah beri peluang kepada kita. Kerana Allah beri peluang kepada kita, kita tak tahu. Kadang-kadang modal Allah beri kepada kita tak banyak, hanyalah 50 tahun saja. Maka guna seoptimal yang mungkin 50 tahun itu untuk kerja income kita, supaya dengan income inilah, dengan pahala inilah yang kita nak survive sepanjang hidup kita. Tak akan mati. Sepanjang hidup kita, kita mengharapkan pahala yang kita buat di platform dunia ini. Itu penting untuk kita create pahala. Nascaya membalas ia Allah Ta'ala dengan pahala dan kesenangan. Dan ni dia panggil atah pada kata pahala. Apabila pahala, maka orang ada pahala, maka bentuk dia ataupun dia panggil balasan dia, Allah akan berikan balasan kesenangan walaupun belum lagi Allah berikan syurga. Dan ini kemuncak atah kata pahala dan syurga. Tiga: pahala, kesenangan, syurga. Itu dia pun atah, dia panggil atah tafsir. Atah ni dia panggil sambung. Dan tu sambung ayat. Jadi dan dalam bahasa Melayu dipanggil sambung ayat. Dalam bahasa Arab ada sambung ayat, ada dia nak elaborate, nak tafsir. Dia guna dan juga tafsir. Tu unik bahasa Arab. Ni dia panggil dan tafsir. Nak menafsirkan pahala tu apa dia? Pahala tu yang kita panggil balasan dalam bentuk kesenangan dan syurga, dan balasan dalam bentuk kemuncak kenikmatan. Nama dia lah syurga. Nama tempat syurga. Dan jika ada ia perkara yang dia buat dulu di dunia tu, kejahatan, maka membalas ia Allah Ta'ala dengan seksa dan api neraka. Dan api neraka tu
Dan itu dia nak tafsir kata seksa tu apa dia? Bentuk seksa itu kemuncaknya ialah satu penempatan yang Allah letak orang-orang yang tak banyak pahala ini dan orang yang kufur ini. Dia ada dua, pahala tak banyak, ditransit juga dalam neraka. Yang keduanya akan diletak selama-lamanya dalam neraka ialah orang yang kufur. Maksudnya orang tidak ada iman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka penempatan kekal abadi. Dia panggil kekal selama-lama, khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di mana? Di dalam penempatan yang bernama neraka. Apa balasan kemuncaknya? Dibakar oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Jadi neraka itu nama api itu, api yang ditempatkan di dalam tempat yang bernama neraka, Jahannam. Nah, ini bukan api dunia tuan-tuan. Sebab itulah kesusahan dunia tidak ada persamaan walaupun sedikit dengan kesusahan yang bakal ditempuhi oleh penghuni neraka. Tidak ada sama. Maknanya susah dunia ni sikit saja. Tak ada bandingan nak kata teruk sangat. Duduk di neraka, tidak ada. Tu. Sebab Nabi sebut tidak ada lagi orang lain yang boleh memiliki ataupun menempah azab yang paling ringan. Tidak ada. Semua kena tempuh azab yang berat. Kerana azab yang ringan itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bapa saudara Nabi. Dia bantu Nabi. Dia rasa seronok dengan kelahiran Nabi. Walaupun dia tidak beriman kepada Nabi. Nabi sebut Allah ringankan azab. Tidak ada pada orang lain. Ringan azab Allah pakaikan setiap malam Isnin lahirnya Nabi. Kerana dia membebaskan dia membebaskan hamba dia pada hari kelahiran Nabi. Kerana seronok dengan lahirnya Nabi, seronok, maka dia bebas. Dan dia minta supaya pergi menyusu Nabi. Sebab itu kata ulama menafsirkan hadis ni, setiap malam Isnin Allah berikan kepada dia, Allah pancarkan jari dia keluar susu di neraka. Dia akan hilang haus dia apabila dia minum. Ini keringan azab. Kaki dia Allah pakaikan kasut setiap malam Isnin dan reda api pada malam Isnin. Ini kenapa? Kerana dia ada jasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi orang yang boleh mengambil ataupun menempah azab yang seringan-ringan azab. Tidak ada orang yang dipakaikan kasut untuk meringankan azab bakaran api neraka. Teruk sangat bakaran api neraka. Allah guna api neraka untuk azab. Itu dipanggil kemuncak azab. Sebab tu juga kata Nabi kita, orang kenikmatan dunia ini tidak ada tandingan dengan kenikmatan yang bakal kita akan kecapi dan nikmati di syurga. Ceritalah apa saja kesedapan dan kenikmatan di dunia, tidak ada persamaan walaupun sedikit. Tidak ada persamaan. Ini kehebatan, kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalam syurga. Sama sekali itu pada kita bertiba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan firman yang kedua, dalil yang kedua. Dalil bagaimana cara untuk kita nak jaga mata supaya kita ada kekuatan apabila rangsangan ancaman daripada Allah Ta'ala ini, kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita jaga pandangan kita daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata kamu. Allah tahu bagaimana mata kita tidak amanah dan khianat. Makna khianat ni, kita melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak amanah menjaga mata kita. Sebab barang kita ni tuan-tuan, segala organ yang ada, anggota yang ada dalam diri kita, segala organ yang Allah bekalkan, Allah anugerah kepada kita, bukan milik kita. Dia panggil nama milik kita ni, dia panggil milik majazi saja, bukan milik hakiki. Mata kita bukan milik kita yang sebenar-benar, hanya milik majazi saja. Nisbah pada kita lah. Mata ni mata kita, telinga kita. Sebenarnya Allah beri pinjam kepada kita dalam tempoh yang dia peruntukkan. Ada dia beri kepada kita tempoh 50 tahun mata kita berfungsi cantik. Maka ada cara untuk jaga barang milik orang lain. Kena ikut tuan dia. Apabila kita nak jaga mata, sebab tu kena belajar ilmu syariah, ilmu fiqh, kena belajar ilmu tasawuf supaya kita tahu nak handle barang milik orang. Mata milik Allah Ta'ala dibagi pinjam kepada kita saja. Maka cara nak jaga mata, ikut arahan Allah Ta'ala. Kalau Allah kata ini jangan pandang, lawan, jangan pandang, kerana ini merupakan perintah daripada Tuhan. Kita hanya jaga saja. Tu dia panggil amanah. Amanah kita ni, kita jaga mengikut ketetapan Tuhan dia. Kalau Tuhan kata ini wajib, pandang. Ini sunat, pandang. Ini haram, tak guna mata untuk pandang. Ini makruh, juga tak guna mata untuk pandang. Ini haram, Tuhan kata nak buat pun boleh, buat pun tak apa. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu dia paling haram. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak ada pahala. Hamba harus. Itu maksud Allah mengetahui. Allah tahu akan khianat segala mata kamu. Apa maksud mata kita khianat? Kita tak amanah dengan mata kita, iaitu mencuri oleh mata itu. Tu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dia panggil curi-curi pandang. Ni macam kucing tu. Tu panggil alim kucing. Depan orang dia tak makan, belakang dia sapu. Belakang tengok cantik kucing ni. Oh bagus kucing ni, letak lauk depan dia tak makan. Tuan tu ada, tu dia panggil alim. Alim kucing. Panggil alim tai kucing kalau kita tak. Boleh tai pula. Alim lah, jagalah. Belakang kita dia bedah tu, dia sapu. Tak ada tuan dia, tengok tuan tak ada, cekap pun kucing ni, dia tangkap. Jangan letak lauk depan dia. Bukan semualah. Ni iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Allah tahu orang mata yang tidak amanah, walaupun orang tak tahu. Curi pandang. Lepas tu ada adab tu. Salah satu adab apabila kita ke rumah orang, apabila kita ke rumah orang, dia ada, Allah sebut adab-adab dia. Pertama sekali, ni adab mata ni, bukan adab lain. Bukan bagi salam apa semua, tak nak sebut itu banyak. Nak bagi salam, cara nak duduk tempat mana, tu semua adab. Tapi kita nak cerita bab mata saja. Mata ni adab apabila kita ke rumah tetamu. Maka kalau kita nak masuk rumah dia, bagi salam, jangan berada di hadapan betul-betul center dengan pintu dia. Jangan. Kita, sebab apa tak boleh? Buka terus nampak. Dia buka pintu, kita duduk terjegak depan pintu dia, terus nampak sampai ke dapur. Dia tak sempat nak tutup barang yang dia rasa malu, ataupun anak dara dia tak sempat nak ambil kain tu keleduk, ataupun bini dia duduk tengah berkembang. Bahaya. Jadi kita duduk di mana? Di sebelah. Kita buka pintu je, tak nampak pun kita duduk sebelah, belah kiri ke belah kanan. Jangan terus terjegak di hadapan. Itu adab. Baik, satu. Yang kedua, apabila kita masuk saja di bilik, di rumah orang, apa adab mata yang disebut dalam sistem syariat kita? Jangan memandang, jangan mata kita liar. Apa maksud liar? Sekejap-sekejap tengok dalam bilik, sekejap intai dapur. Mata kita jaga. Jangan mata kita liar kepada benda yang tak sepatutnya. Sembang dengan Tuhan saja, tak perlu tengok sasa. Oh, anak ada ustaz. Oh, intai. Oh, bini ada ke ni ustaz? Oh, sekejap je intai. Dia je intai. Tu dia panggil su'ul adab. Orang yang tidak menjaga pandangan mata. Jangan. Sebab apa?
Sebab Islam ni sangat cantik, sangat halus budi pekerti dia. Islam ini dia tak nak kita memandang perkara bukan saja haram, tetapi perkara yang tak selesa diri dia pun kita tak nak pandang. Kalau kita terpandang, kita buat-buat tak tahu. Contoh, kita terpandang barang dia terselera, tak dah dia nak simpan, kita pergi mengejuk. Lepas tu adab dia nak pergi rumah orang, telefon dulu, beritahu, sebab dia nak prepare. Tu nak jaga adab. Walaupun rumah dia memang macam lokal pecah, cuma orang nak datang tu lah dia kena simpan. Jadi itu adab kita. Jadi apabila kita terpandang, adab kita pandang perkara buat tak nampak. Tengok kain duk belonggok, tak ada lipat kain. Dia tak ada angkut kain, tak ada letak sembunyi kain dia tu, tak lipat. Sebulan baru sekali lipat saja tengah kita tu. Bukan tuan lah, saya lah. Bukan tiap-tiap hari lipat kain, bukan tiap seminggu sekali lipat kain. Kain terlonggok kain, tak ada. Kita tengok, oh, jiwa kita pemalas dia ni. Tu bahaya tu. Takut nak jaga kita tu, nak jaga hati kita. Baik, saya teruskan. Allah Ta'ala tahu adab. Allah Ta'ala tahu khianat mata yang pandang ni pandang yang bukan tak selesa ni, pandang haram ni. Bukan pandang perkara yang makruh, perkara yang tak selesa, tidak. Dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Allah tahu juga, bukan saja pandangan mata yang curi pandang, orang tak nampak. Tuan rumah tak nampak pun kita nak curi tengok bilik dia, tak nampak pun. Tapi Allah tahu. Tu tengok benda tak selesa tak apalah, tengok bilik dia tak ada masalah tu. Cuma takut kita tertengok benda haram. Tertengok anak dia tak tutup aurat, tu bahaya. Allah tahu kita curi pandang perkara yang haram itu. Dan Allah tahu kita menyembunyikan apa yang ada dalam hati kita. Tu dia panggil barang yang menyembunyi oleh segala hati kamu. Apa dia yang kita sembunyi dalam hati kita? Daripada, dia panggil bayan, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Kita dah angan-angan nak melakukan kejahatan, Allah tahu. Sekejap lagi apa nak buat, Allah tahu dah benda yang kita nak buat sekejap lagi. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan, sekejap lagi kita nak buat benda baik, Allah Ta'ala tahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang ketiga. Dia ada 4 semua dalil. 2 hadis, 2 ayat Quran. Kita habiskan dulu hadis ini, dan ayat yang terakhir kita simpan bulan depan. Hadis yang ketiga, dalil yang ketiga daripada hadis Nabi. 2 ayat Quran, 2 hadis. Dalil yang ketiganya, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Artinya kata Nabi, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Ni. Pandang perempuan tu satu hal dah. Lepas tu cari pula tempat yang gairah. Ni. Mahasin dia panggil. Mahasinil mar'ah. Nabi tak kata pandang perempuan, tapi Nabi spesifik kepada tempat, bentuk mana yang yang lagi bahaya. Nabi nak cerita bukan tempat ni. Bukan Nabi nak cerita tempat, ada tempat tubuh badan perempuan tu ada haram dan tak haram, tidak. Semua badan dia tu, aurah dia tu haram. Kalau tengok tempat tak aurah, tak apalah. Maksudnya kalau tengok ada hajat. Tapi spesifik ni lagi bahaya kata Nabi. Mana dia? Melihat kepada tempat yang elok. Tempat yang elok ni tempat yang disukai oleh lelaki. Itu mana tempat yang elok. Mahasinil mar'ah, tempat yang digemari oleh lelaki. Tempat ni bahayanya kata Nabi, tempat yang digemari oleh lelaki. Jadi kita cerita umum sajalah tuan-tuan, tahu sendirilah. Dia tanya saya pula, tempat apa ustaz, bagilah contoh. Dia tuan-tuan tahu lagi, lebih tahu daripada saya lah tempat tu. Tempat yang digemari oleh lelaki. Kalaulah tengok di tempat ni, kata Nabi, bahayanya apa? Seperti anak panah yang beracun. Itu bahaya. Jadi ni sebab bahayanya
kepada pandangan kita, kata Nabi, seperti anak panah yang mengandung racun. Kalau anak panah saja tu dia sakit saja, ni bahayanya, dah lah sakit, tetapi ada mengandungi racun yang boleh mengorbankan nyawa dia. Maknanya apabila kita ni sakit satu lagi, dan sakit tu pula tambah ada kandungan racun tu pula, tu lagi parah. Seolah-olah begitu kata Nabi. Kenapa? Kalau tengok pandangan biasa saja ni, maka haram. Tapi kalau tengok tempat yang menimbulkan gairah ataupun tempat yang digemari oleh lelaki, dia akan menimbulkan syahwat dia. Dia akan, awak panggil, menyebabkan dia boleh melakukan dosa yang lain. Sahmun min masmum, dia panggil masmum min sihami iblisa. Seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Sama dari segi racun tu, dari sudut mana sama yang dengan racun tu? Pada sangat segera membinasakan, pada sangat cepat membahayakan diri dia. Tu dia seperti racun tu. Membahaya dari sudut apa? Dari sudut boleh menimbulkan ataupun terdedah untuk dia melakukan dosa dengan segera. Maka barang siapa meninggalkan dia, meninggal di mana tak memandang tempat yang digemari oleh lelaki itu, ataupun tak memandang perempuan, kerana takut akan Allah Ta'ala. Kenapa dia tak pandang? Ini kena jaga. Kenapa dia tak pandang? Kena setting betul-betul, kerana semata-mata takut kepada ancaman Allah. Bahasa mudah kita panggil takut kerana ikut perintah Allah. Allah Ta'ala tak bagi pandang ni. Apabila kita kenal sungguh Allah, kita akan akut. Tapi kalau tak berapa nak kenal Allah, dia buat biasa saja. Tak kenal Allah Ta'ala satu hal. Yang kedua, tak kenal pula peraturan Allah Ta'ala. Itu bahaya. Dua kesalahan dia. Macam kita lah, tumpah anak-anak kita duduk di asrama, dia kena tahu ketua dia, kena kenal. Duduk di sekolah, kena tahu siapa guru besar dia. Yang kedua, kena tahu peraturan asrama dia, peraturan sekolah dia mesti akun. Tu. Jadi kena tahu peraturan. Kita begitu juga, kita kenal Allah Ta'ala dan kita kena kenal peraturan yang Allah tetap. Maka kenapa nak kena kenal Allah Ta'ala? Supaya mudah untuk kita follow peraturan. Nak kita kenal tu sehingga kita rasa menjiwai, rasa sayang, rasa gerung kepada Allah. Lagi mudah untuk kita tinggal arahan Allah, lagi mudah untuk buat perintah Allah. Apabila kita kenal sungguh Allah, kita rasa malu dengan Allah, kita rasa gerung dengan Allah. Apabila kita kenal dia, lagi mudah untuk kita buat peraturan Allah, dan lagi mudah untuk kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa meninggal akan dia akan perempuan, meninggal, yakni tak tengok perempuan, kerana takut akan Allah Ta'ala, nascaya memperasa akan dia. Jawab dia, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala. Nascaya Allah memberikan kepada dia, kepada barang siapa ni, apa dia memperasa tu? Akan kesedapan amal ibadah. Memperasa ni mana zuqa. Allah campurkan zuqa. Allah campurkan zuk kemanisan. Tu dipanggil perasaan. Zuk ni perasaan. Allah nak campur perasaan manis dalam ibadah. Rasa sedapnya mengaji ni, sedapnya buat solat sunat ni. Dia kena jaga peraturan Allah. Hak mana Allah suruh wajib dia buat, hak mana Allah tinggal larang jangan buat. Ini syarat ataupun menjadi salah satu sebab untuk Allah campurkan perasaan sedap dalam ibadat. Ini orang ni tuan-puan, apabila dia belajar satu tahap, Allah akan campurkan kenikmatan, kesedapan dia rasa mengaji. Kerana mengaji itu ibadat. Sebab tu ketika mengaji ni tuan-puan jangan lupa niat. Jangan lupa niat, aku mengaji semata-mata kerana perintah Allah, kerana menjadi keperluan asas ilmu tasawuf ini. Apabila dia ikut perintah Allah, maka satu masa Allah akan campur balasan kepada dia sedap.
dia buat kerana diri, kerana Allah. Tu. Rasa tak boleh duduk macam kita biasa buat solat sunat duha, kita akan rasa something. Kenapa aku rasa tak selesa? Tengok-tengok rupa sunat duha tak buat lagi. Tu Allah akan campur kepada kita tahap tu. Kenapa? Kita melazimi diri kita buat ibadat kerana Allah, bukan kerana nak pujian orang, bukan semata-mata kerana apa kebetulan. Ada free kita buat. Dah, memang itu job kita dengan Allah Ta'ala. Aku akan buat selagi mana Allah berikan kekuatan kepada aku. Memperasa, tu makna azaqahullahu ta'ala ta'mun ibadah tasurruhu, Ian menyukakan ia akan barang siapa. Menyukakan ia ibadat itu akan barang siapa. Dia rasa suka dengan ibadat tu. Menceritakan akan hadis ini oleh Hakim, riwayat oleh Al-Imam Hakim. Daripada siapa Hakim cerita ni? Hadis ini diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, yakni Huzaifah ibn Yaman, yang Nabi menyatakan sahibus sirri Rasulullah, orang yang menyimpan rahsia Nabi. Itulah dia, nama dia lah Huzaifah ibn Yaman. Dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Hadis ni hadis sahih, bukan hadis dhaif. Hadis yang Nabi cerita, siapa jaga pandangan mata nak tak lihat perkara haram, tak lihat perempuan diharamkan, Allah akan bagi balasan kepada dia, akan rasa perasaan dia, perasaan kemanisan, kesedapan, kenikmatan ketika dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, hadis yang terakhir kita akan sambung bulan depan. Likulli bani adam hazzuhu minaz zina fal ainani tazniyani. Insya-Allah penutup dia kita akan habiskan bulan depan. Kita tutup bulan depan tajuk ni sebelum kita akan masuk tajuk kedua, cara nak jaga telinga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.